Alright. Terima kasih kepada Puan Zoria. Terima kasih juga kepada Pakat kerana menjemput saya untuk uh, membicarakan tentang Zero to Hero ni. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Okey, hari ni kita cuba bersembang santai. Okey, saya ceritakan sedikit tentang kehidupan saya, bagaimana saya bermula daripada bawah sehinggalah ke tahap ni. Okey, saya pun tak adalah kata saya ni berada di atas sangat. Okey, tapi bolehlah. Alright. Untuk pengetahuan semua, okay, nama saya Azman bin Aziz, berasal dari Kuantan, seorang anak peneroka, okay, anak peneroka Kelantan Sungai Pantai Selatan, dilahirkan 41 tahun yang lalu, yang mana saya ni hanya bersekolah di sekolah di Kelantan tersebut, dilahirkan di Kelantan tersebut, disekolahkan di situ, dari sekolah tadika sehinggalah ke sekolah menengah. So, saya tak keluar daripada Kelantan Pantai Selatan tu. Okay, saya memang anak peneroka. Uh, Kelapa sawit. Okay. Uh, Bila time tak ada tak ke sekolah, saya akan bantu ayah pergi ke ladang untuk mengangkat sawit lah. Okay, petik buah relai dan sebagainya. Okey, saya bermula dengan kita cerita daripada bawah. Okay, saya bermula dengan UPSR. Ketika itu, ramai kawan-kawan saya mendapat result yang cukup cemerlang. Ketika itu, UPSR cuma 4 subjek. Okey, ada 4 A lah. Tapi ketika itu, saya cuma hanya memiliki 2 B2C. Saya cukup kecewa lah. Saya ni, kelemahan saya adalah saya rajin je membaca buku dan sebagainya. Tapi saya susah nak lekat dalam kepala otak saya. Kalau saya study, saya susah nak ingat. Itu kelemahan saya. Okay, so dapat 2 B2C, saya kecewa. Saya kecewa, saya menangis. Adalah anak bongsu kan. Okay, anak bongsu, 3 orang adik-beradik, semua lelaki. Menjadi harapan mak ayah ketika itu. Di mana abang-abang saya tak adalah cemerlang sangat dalam pelajaran dan sebagainya. Jadi dia mengharapkan saya. Bila dia mengharapkan saya meletakkan satu beban di bahu saya untuk berjaya. Tapi disebabkan oleh ketidakkecemerlangan saya di dalam UPSR ketika itu, yang mana kawan-kawan saya semua dapat masuk asrama, saya hanya menghuni di sekolah menengah Seri Panci di Kelantan Panci Selatan. Ketika kawan-kawan saya bergembira di surat asrama penuh di Maktab Rendah Sains Mara, saya hanya bersekolah di sekolah kampung. Okay? Orang pun tak nak pandang saya. Kawan-kawan pun dah start menjauhi diri mereka daripada saya. Sebab maklumlah saya tak cemerlang. Right, masuk tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 3, saya dapat result ketika itu 3A. Okey, UPS PMR ketika itu 3A. Alright, dapat 3A. Pun tak boleh pergi ke sekolah asrama. Sebab apa? Ahli subjek sains saya tak cemerlang. Matematik saya tak cemerlang. Okey. Waktu tu saya dah terfikir, adakah aku ni seorang yang bodoh? Bodoh sangat ke aku ni sampai buat tu tak boleh, buat ni tak boleh. Adakah aku hanya layak untuk cari kelapa sawit je? Alright. Dan untuk masuk ke tempat tu, saya mencabar diri saya. Saya mencabar diri saya walaupun result sains saya tak cemerlang. Saya mencabar diri saya untuk masuk ke aliran sains. Pada ketika itu, cikgu memang tak benarkan saya. Sebab dia kata, awak tak layak untuk masuk ke aliran sains. Kenapa? Sebab keputusan awak tidak cemerlang. Jadi bila saya merayu kepada pengetua, merayu kepada guru, akhirnya mereka membenarkan saya untuk join dalam kelas sains. Alright. Pada ketika itu yang join kelas sains ada 40 orang. Alright. Cikgu memberikan satu orang panggil KPI kepada saya. Kalau saya dapat result
okey pada tingkatan 4, saya boleh teruskan ke tingkatan 5 dalam aliran sains. Dan Alhamdulillah, hasil cabaran pada diri saya sendiri, saya mampu untuk mendapat sedikit kecemerlangan lah. Alright. Daripada 40 orang, masuk tingkatan 5, hanya tinggal 15 orang. 15 orang sahaja yang layak meneruskan di aliran sains. Dan saya salah seorang. Right. Bila dah masuk tingkatan 5 tu, dia dah mula maklumlah dapat kekal dalam aliran sains. So dia dah start larau. Larau kenapa? Waktu tu dah start nak bercinta. Zaman-zaman saya dulu kalau bercinta, bercinta guna apa tau? Guna surat letak dekat bawah meja. Alright. Bercinta, bila dah cinta dia jadi larau. Bila dia jadi larau, result pun dah akhirnya, right, akhirnya keputusan SPM saya hanya mendapat pangkat 2. Okay, kalau saudara-saudari sekalian, biasanya zaman-zaman muda ni, lapi-lapi muda ni biasa dia tak ada pangkat kan, tak ada grade. So, zaman saya masih lagi pangkat dan grade. Saya dapat A grade 24. Okay, kalau ikut 24 tu masih lagi pangkat 1. Tapi hujung-hujung lah, parah-parah hujung lah. Tapi sebab saya tak cukup subjek elektif yang mendapat kredit, so saya jatuh ke pangkat 2. Bila dah masuk ke pangkat 2 ni, susah rupanya. Minta masuk universiti tak dapat. Masuk minta kolej tak dapat. Yang dapat hanyalah kolej swasta. Yang mana yuran ketika itu satu semester 5,000. Ada yang 7,000. Mak kata mak tak mampu dia kata. Ayah saya cakap tak mampu. Maklumlah peneroka je. Peneroka ketika itu sawit tak adalah mahal macam sekarang. So memang tak cukup. So pada ketika itu memang agak kecewa. Tapi saya terus tidak melengahkan masa, saya pergi kerja. Daripada saya duduk termenung dekat rumah, saya kecewa dekat rumah seorang diri, baik saya kerja. So bermulalah detik-detik saya bekerja. Okay? Dari mana saya dapat pengalaman? Okay, dapat SPM tu. Okay, ketika kawan-kawan saya semua dapat masuk universiti, ketika itu masuk universiti semester Mei. Sekarang September kan. Tapi zaman saya dulu Mei, masuk ke Mei. Saya tak dapat masuk mana-mana langsung. Nak masuk, dapat IPTS, tapi mak ayah tak bagi sebab kos tinggi. Jadi saya pun ambil keputusan untuk bekerja. Kerja saya yang pertama adalah bekerja di kilang papan. Anda bayangkan pada umur 17 tahun ketika itu, 17 atau awal 18, saya sudah mula bekerja di kilang papan. Okey, kilang papan selama 3 bulan. Kenapa selama 3 bulan ni? Sebab saya kena kencing ketika itu oleh tokyo Cina tu. Okay, dia kata dia potong APF, sedangkan APF saya tak ada pun kena potong. Right? Gaji pun ketika itu hanya RM350. Campur overtime dapatlah dalam RM500. Okay, setiap hari bekerja. Ayah saya waktu itu mencari pendapatan lain dengan menjadi security di kilang tersebut. Okay, betapa susahnya kehidupan seorang pada waktu itu. Dan saya fikir jam pelotak macam ni kata asyik kena kelentong je ni. Lepas tu abang saya ajak kerja di kilang elektronik di Kuantan, di Jaya Gading, Nenek Lamda. Ketika itu saya diberi jawatan QC operator bergaji RM450. Okey, bergaji RM450, saya bekerja. Saya pergi kerja pagi, awal pagi, pukul 7 pagi. Saya balik, nak tahu pukul berapa? Pukul 12, pukul 1 pagi, 2 pagi. Kenapa? Nak cari duit lebih buat overtime. Okay. Esok pagi pergi balik kerja. Okay. Ketika itu saya mengenal erti apa itu quality control. Okay. Alright, rintisan daripada bekerja di kilang petrochemical, di kilang elektronik tersebut. Dalam masa yang sama saya masih lagi memohon untuk menyambung pengajian. Okay.
untuk kemasukan November ketika itu. Okay, setahun ada 2 kali, ketika itu ada 2 kemasukan, kemasukan Mei dan juga kemasukan November. Saya minta, um, masih tak dapat. Saya teruskan bekerja. Saya berhenti daripada kilang elektronik itu dan saya sekarang di Hospital Tengku Ampat Afzal sebagai tukang cuci di bawah syarikat Redicare ketika itu. Ketika itu saya diberi gaji RM550. Okay, kalau kita tengok ketika itu waktu saya bekerja saya diajar bagaimana kita nak mengemok lantai yang betul. Okay, kalau kita tengok dekat shopping mall kan kita tengok makcik-makcik atau bangla yang mop lantai tu, bagi saya itu cara yang salah. Okay, hasil daripada saya belajar yang bekerja di bawah Redicare, saya banyak belajar bagaimana kita nak mop cara yang betul. Bagaimana kita nak menggunakan penyapu yang betul. Bila masa kita nak pakai mop lantai yang betul dan bila masa kita nak menggunakan mop di dalam tandas. So kita tak boleh campur. Okay, ketika itu saya belajar bagaimana nak wax lantai dan sebagainya. Alright. Akhirnya dalam 2 bulan setengah saya bekerja di hospital, saya dapat panggilan masuk ke Universiti UiTM. Ketika itu ITM lah, Institut Teknologi Mara. Alright, Institut Teknologi Mara. Saya dapat melalui rayuan. Okey, kemasukan pertama tak dapat, tak berjaya. Saya merayu. Uh, Actually pada ketika itu saya mohon untuk subjek untuk program sains komputer dan juga untuk program electrical engineering. Waktu tu, waktu SPM, walaupun pangkat 2, betul-betul sikit lah. Jadi saya pun mencabar diri untuk ambil program tu. Tapi, uh, you tahu tak, pada ketika itu, UiTM hanya menawarkan kepada saya program Diploma Microbiology. Allah, ketika itu memang saya sedih lah. Sedih bukan apa. Hasrat di hati nak masuklah paling betul-betul computer science. Saya minat computer science sebab programming dan sebagainya. Yang kedua, kenapa saya pilih computer science? Sebab waktu tu saya dah bercinta dengan wife saya. Saya bercinta dengan wife saya zaman sekolah lagi. So dia dapat program sains komputer. Saya tak dapat. Sewa lah. Sewa, termenung, bincang dengan mak kata sambung je lah dia kata. Tapi dia tak memaksa saya. Dalam masa yang sama saya masih lagi mendapat program sains komputer tapi di APTS. Cuma yalah, dah tahu mak ayah tak mampu tapi saya tetap mohon lah dengan harapan kot-kot lah mak boleh sedikit hati kan. Tapi mak tak bagi, ayah tak bagi, dia kata kos mahal. Kami di dalam rumah kata saya lah, hang kalau hang nak sambung, hang sambung yang diploma microbiology. Saya pun fikir temenung uh, buat semester korang itu. Okey, buat semester korang, lepas tu Allah menunjukkan kepada saya untuk terus menyambung ke program diploma microbiology. Walaupun walaupun pada ketika itu saya tak tahu pun apa itu microbiology. Saya tak tahu pun yang dalam bumi ini ada wujud microbiology. Yang saya tahu ialah pada ketika itu yang popular adalah sains komputer, engineering dan sebagainya. Alright. Saya pun setelah dapat apa ni uh, apa petunjuk daripada Allah, saya sambung. Saya menyambung pengajian diploma microbiology di UiTM Salam. Uh, Alhamdulillah saya dapat menamatkan pengajian on time. Tak ada tak adalah nak kena apa extend ke apa tu, tak ada. Cuma CGPA taklah cemerlang. Ketika itu hanya mendapat 20.65. Kategori teruk dekat lah kot. Bukan kot tapi memang teruk lah kan. Dia biasalah dah masuk ni dia jadi macam lawa sikit, bercinta dan sebagainya kan. Itu masalah waktu tu. Then habis diploma, uh, tak sempat saya mengganggu. Okey, saya cerita sikit waktu diploma. Okey, ketika diploma tu, saya praktikal di hospital. Okay, di bawah jabatan patologi.
Ketika itu saya belajar bagaimana nak pergi collect sampel dekat mayat. Waktu tu saya dah tengok macam mana doktor forensik bedah mayat dan sebagainya. So, saya banyak belajar dari situ. So, saya mulai jatuh cinta kepada microbiology. Tapi walaupun saya jatuh cinta pada microbiology, saya tidak bekerja di dalam bidang microbiology. Saya mencabar diri saya. Ketika saya buat diploma tu, minat saya adalah dalam bidang analytical chemistry. Iaitu lebih kepada instrumentation dan sebagainya. So, saya punya minat saya dalam bidang instrumen. So, saya banyak belajar ICT, apa lagi AAS, GC, SPSC dan sebagainya. So, saya mencabar diri saya memohon kerja di petrochemical ketika itu. Setiap hari Sabtu, kalau zaman saya dulu, setiap hari Sabtu akan, kalau kita beli The Star ataupun MST, memang tebal lah. Sebab penuh dengan iklan. So, saya cari, saya mohon, saya hantar je. Walaupun dia nak ketika itu degree. Okay, jawatan teknisian ketika itu dia nak degree. Degree dalam chemistry dan sebagainya. Maklumlah, itu chemical. Tapi walaupun saya menggunakan diploma microbiology, saya cuba hantar. Saya cuba hantar. Dan ada sebuah company, nama dia Praxis Chemical. Ketika itu dia baru ditubuhkan. Ketika itu dia baru ditubuhkan. Saya dipanggil interview. Saya bersaing dengan 3 kandidat. Dua daripada saya yang mempunyai diploma microbiology dan manakala dua lagi itu memiliki degree dalam chemistry. Okey, nak dipendekkan cerita, lepas pada saya ambil SPM dulu, saya pernah ambil kursus komputer. Okey. Uh, saja ambil je lah. Waktu tu tak terfikir pun untuk apa kan, kenapa kita ambil kelas komputer kan. Jadi kelebihannya adalah pada ketika saya interview, walaupun bidang saya microbiology, saya telah membuatkan panel pada ketika itu, rasa terkesima kot. Tak tahulah terkesima buat apa. Sebabnya kelebihan saya adalah saya mampu untuk menceritakan kepada panel-panel bagaimana kita nak operate setiap instrumen. Itu hasil daripada apa yang saya belajar di UiTM, di dalam diploma microbiology. Walaupun ketika itu, subjek yang saya ambil itu hanya satu subjek. Alright? Tapi itulah, saya nak ceritakan kepada anda semua bahawa tak kisahlah apa bidang pun kita ambil, sepanjang 3 tahun atau 4 tahun kita mengambil belajar. Cuba identify apa yang kita minat, okay, daripada subjek-subjek tersebut, dan cuba kita minat dan kita guna dan apply dalam benda itu. InsyaAllah, tak semestinya kalau kita degree dalam microbiology, kita degree dalam bidang microbiology. Tak semestinya. Sebab based on saya punya experience, kalau kita minat sesuatu, kita pasti akan mampu untuk mencipta sesuatu. So, pada ketika itu saya interview, majikan bersetuju untuk menerima saya. Okey, dua lagi yang degree itu, walaupun dia degree in chemistry, tak berjaya. Okay, waktu itu bayangkan, dengan diploma sains komputer, dengan diploma microbiology, saya memberi gaji 1,800 pada tahun 2000. Saya tak sempat nak combo lagi. Kalau nak ditawarkan daftar dengan QC technician. Okey, 1,800 ketika itu. Bayangkan. Saya rasa kalau kerja swasta sekarang ni, even ada degree pun boleh dapat 1,800. Okay. So, jadikan rezeki saya dapat kerja kat situ. Alhamdulillah saya bekerja di situ selama lebih kurang 8 tahun. Okay. So, apa yang saya belajar daripada praksis chemical adalah semua jenis instrumen yang saya dapat belajar, bagaimana kita nak menguruskan tekanan, bagaimana kita nak bekerja di bawah tekanan. Okey. Dalam masa yang sama, untuk pengetahuan, saya juga ditawarkan program degree di Universiti Putra UPMT. UPM lah, UPMT. Yang sekarang ni dah jadi UMT. Jadi saya ditawarkan degree dalam food, tak silap saya. Degree dalam food. Tapi saya tolak. Saya tolak sebab saya kata dekat mak dengan kata dekat family saya nak kerja dengan alasan sebab saya nak berkahwin.
Wan saya pun waktu tu dia habis diploma, terus bekerja di bank. Ke 2000, pada umur 25 kita berkahwin. Okay. Bila kita dah berkahwin, okay, saya dah mulai rasa macam sampai bila aku nak bekerja sebagai technician. Saya dah mula untuk bertanya-tanya pada diri saya. Saya dah cuba, dah mula untuk berfikir, okay, berfikir sampai bila kita nak duduk di takat tu saja. Alright, pada ketika itu, saya menyambung pengajian dahulu peringkat degree di UiTM secara PJJ. Saya ambil degree marketing ketika itu, saya dengan kawan saya. Tapi akhirnya bila dapat anak seorang, kita orang pun dah ke laut. Mau ke laut, jadi uh, tak sempatlah nak habis degree tu. Masuk tahun 2007, 2 tahun sebelum saya berhenti dari praksis chemical, saya dah rasa bila saya dah bekerja sampai 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun tu, 7 tahun pertama tu saya dah mula jatuh cinta dengan selok belok di dalam industri. So bila saya dah berminat tu, saya pun carilah program yang berkaitan dengan industri. Dan pada ketika itu saya pun dapati bahawa ada satu program di Open University untuk program pengurusan teknologi. So saya ambil, saya buat degree itu pada tahun 2003. Program tersebut selama 4 tahun 4 tahun setengah. Okay. Saya ambil sebab saya dah tengok silibus dia, saya dah tengok dia punya program, subjek-subjek dia. Subjek-subjek dia semuanya berkaitan dengan industri. Okay. Walaupun dia pengurusan teknologi, apa yang saya belajar dari situ adalah quality control. Saya belajar bagaimana kita maintenance management, safety, environment, dan boleh dikatakan keseluruhan. Okay. Warehouse dan sebagainya, keseluruhan di dalam sebuah industri. So saya ketika itu bercita-cita untuk menjadi plant manager. Saya memang suka berangan. Mungkin disebabkan oleh nama saya Azman, saya kuat bercita-cita, that's why saya suka berangan. Tapi tak salah kan kalau kita berangan. Okay, berangan untuk berangan bukan kena bayar pun kan. Kurang-kurangnya kalau kita tanpa angan-angan, kita pasti tak akan mencapai sesuatu. Right, saya pun sambunglah di situ. Orang lain buat 4 tahun setengah, saya cuma buat 3 tahun. Saya cabar diri saya dalam kesibukan saya bekerja. Saya kesibukan saya dengan family. Saya membuat degree selama 3 tahun. Saya sambung 2007, saya habis 2010. Betapa bayangkan ketika itu Open University kata saya gila. Sebab Open University 1 tahun ada 3 semester. Satu semester ada 3 subjek. Tapi setiap semester saya ambil 5 subjek. Syarat Open University untuk ambil subjek banyak, setiap semester kita perlu dapat CGPA ataupun GPA 3.0 ke atas. Dan Alhamdulillah, daripada SEM 1 sampai habis memang saya maintain 3 ke atas. Saya ramai, sampai orang saya pun kata saya gila. Sebab apa? Sebab saya ambil banyak subjek. Saya memang fokus nak habiskan degree saya as soon as possible. Dengan kegilaan saya tu, projek akhir saya buat dalam bidang safety. Sebab saya bekerja walaupun saya bekerja sebagai quality control, tapi saya banyak involve dengan safety. So, banyak saya dapat experience tentang safety, tentang quality control dari industri dulu. Right. Dan ketika itu saya tamat pada tahun 2010. Saya graduate dengan 3.33 CGPA. Right. Tapi di antara tu, okay, saya berhenti 2008 daripada praksis chemical. Dalam tempoh tu juga saya join Torre BSF selama 1 tahun. Kenapa saya join Torre BSF? Sebab pada ketika itu, kalau zaman dekat Jebeng ni, kalau sebut di ASF ni memang power lah. Orang kata gaji top, management power kan. Tapi saya sempat setahun je sebab saya tak puas hati. Rupanya indah khabar dari lupa. Kerja kat sana, management Allahu Akbar. Teruk sangat. Dan saya ambil keputusan untuk berhenti, minta jawatan penolong pegawai sains di UIA. Okay, di College of Science. So pada tahun 2009, saya join sebagai penolong pegawai sains.
Saya menggunakan diploma saya ketika itu. Alright. Pada ketika itu, bayangkan kita dah gaji dah tinggi, tiba-tiba kita cabut lari, pergi ke government ataupun apa ni, badan berkanun, gaji drop. Tapi disebabkan oleh ketika itu saya ni memang mungkin based on experience bekerja di swasta, saya saja jata tangan, jata mulut, jata lidah pergi jumpa dengan pihak pengurusan di UAE. Saya cakap saya dah bekerja selama lebih daripada 10 tahun. Okey. Takkan tak boleh nak revise gaji. Dan pada ketika itu bayangkan, dengan gatalnya mulut dan lidah saya, pihak universiti kata buat surat tunjukkan bukti yang saya dah bekerja selama berapa lama. Dan bila saya hantar permohonan, tak sampai 2 minggu permohonan saya diluluskan. UIA naikkan 10 tangga gaji kepada saya. Saya legalah sikit kan. Daripada industri kita dah gaji besar 3-4 ribu, tiba-tiba masuk ke UIA dengan jawatan pengurusan ketika itu hanya gaji 1,200. Bayangkan. Tanpa allowance dapatlah dalam 1,400 lebih gitu lah. 1,500 gitu. So, okay. Dan pada tahun 2010 tu, okay, sambil-sambil saya bekerja di UIA, di Kuliah Sains, sebagai penolong pengawasan, okay, saya terus menyambung pengajian di peringkat sarjana, okay, sarjana alam sekitar. Okay, pada ketika itu, sebelum saya mohon tu sebenarnya saya ada uh, banyak pilihan lah, sama ada saya nak buat master dalam bidang environment ataupun master dalam bidang quality control. Saya pun minat dalam quality control, saya pun minat dalam bidang environment. Pada ketika itu, kenapa saya sambung master tersebut, saya dah tak fikir dah untuk kerja di Kelang. Cita-cita saya, angan-angan saya yang mula-mula nak jadi plant manager waktu tu dah berkubur. Bila saya masuk ke UIA, saya jatuh cinta untuk bidang academician. Saya berkawan dengan, bayangkan, kalau staf-staf lain cukup takut nak berkawan dengan profesor, dekan dan sebagainya, tapi saya ketika itu memang saya suka bercakap. Saya suka bersembang, saya dengan selamba dia, berjumpa dengan dekan dan follow dia. Okay, saya follow dia. Bidang dia, bidang environment, saya follow dia. Dia buat analisis apa juga, saya follow. Saya belajar banyak benda berkaitan dengan alam sekitar dengan beliau. Okay. Alright. Then bila saya dah buat master, saya buat master selama 1 tahun setengah di UPM. Coursework setiap minggu, setiap hari Jumaat, habis kerja, saya ambil anak-anak terus pergi ke UPM. Pergi ke UPM untuk kelas saya pada hujung minggu. Setiap minggu. Bayangkan. Saya rasa mungkin ada yang mampu buat macam tu, tapi saya rasa mungkin tak ramai kot. Sebabnya ramai kawan-kawan saya cakap kau gila. Sanggup berulang alik setiap minggu untuk ke kelas. Tapi Alhamdulillah, walaupun saya gila, saya sentiasa mencabar diri saya. Saya pedulikan kata-kata orang. Akhirnya dalam tempoh setahun setengah, saya tamatkan master alam sekitar di UPM. Dengan CGPA 3.44. Naik sikit lah. So daripada diploma 2.65, degree 3.73, master 3.44. Okay. Pada ketika selepas saya tamat master tu, start ada konflik di UIA. Okay, saya mohon untuk jawatan pegawai sains, tak diberikan jawatan pegawai sains. Kenapa? Sebab katanya panel tu tanya saya, kenapa you nak jawatan pegawai sains? Saya cakap sebab saya dalam bidang lah. Yang pertama sebab saya pun dah bekerja sebagai pegawai sains, saya pun dah tahu seluk beluk. Saya ada degree dan saya dah master. Kenapa saya tak boleh untuk mohon? Tapi panel tanya, adakah you akan sambung PhD? Memang ketika itu saya dah terfikir untuk saya sambung PhD. Panel cakap apa kat saya? Saya tak nak ambil awak. Saya argue, saya tanya balik, kenapa Prof tak nak ambil saya? Dia kata, saya ada PhD. Saya tak nak ketika itulah.
Saya pun tak nak sebut nama. Itu mungkin satu cabaran kepada saya lah. Dia tak nak saya pegawai sains ada PhD. So kan bila ada PhD kan orang panggil doktor. So dia rasa macam kita tak apa itu. Tak apalah kan. So saya pun rasa kecewa lah. Memang ketika itu saya kecewa. Saya ambil keputusan mohon jawatan sebagai pensyarah untuk bidang safety di dulu ICAM, sekarang dah jadi di RB Haikom University. Saya mohon untuk berhenti. Saya bagi notis kepada dekan, dekan panggil saya, dia tak benarkan saya berhenti. Dia cakap, Man, aku nak kau aku ni buat cuti tanpa gaji. Kau pergi kerja dulu, dia cakap. Sementara aku bantu kau untuk mohon ke buat PhD nanti. Right. Saya pun ambil keputusan, follow lah apa yang dia kata cakap tu. Uh, saya bagi notis tu dia pegang. Saya ambil cuti tanpa gaji. Tapi dalam masa yang sama saya bekerja di RBI University. Bayangkan, pada ketika itu di RBI Haikom beri saya gaji RM5K, 5,000 sebagai pensyarah untuk mengajar subjek Occupational Safety and Health. Saya punya master dalam bidang environment. Saya punya degree teknologi management. Saya punya diploma microbiology. Tak ada kena-mengena kan? Tak ada kena-mengena dengan safety. Tapi dia ambil saya sebagai pensyarah sebab di RB Haikom University dia lebih kepada hands on. Dia lebih kepada technical. So dia pentingkan kepada pengalaman. Based on saya punya experience ketika pada waktu dia buat interview tu saya mampu untuk buat mock teaching di depan board dan diorang berminat untuk mengambil saya. So dapatlah saya bekerja dekat situ. Saya mengajar sempatlah 3 bulan. 3 bulan jugalah saya tak bergaji di ULA. Tapi saya bergaji di RB University. Saya mengajar subjek program safety. Kelebihan dekat IPTS ni, waktu time cuti semester atau semester break yang seminggu 2 minggu tu, diarahkan semua pensyarah untuk masuk ke dalam kilang-kilang. Okey, cari maklumat-maklumat berkaitan dengan apa saja safety. Kalau saya bidang safety, saya mengajar safety, saya safety lah. Kalau yang bidang engineering, dia akan tengok semua. So di RB ni dia ada banyak kilang di area Pekan tu, banyak di RB Haikom punya company. So saya diarahkan masuk, ambil maklumat untuk jadikan sebagai modul untuk semester akan datang. Itu kelebihan apa ni di RB Haikom lah. Okay. That's why kebanyakan di RB graduan di RB Haikom banyaknya keluar dapat kerja lah. Pada ketika itulah, sekarang saya tak pasti lah kan. Right. Lepas tu, dekan saya call saya. Man, aku nak kau masuk balik. Aku nak offer kau jawatan academic training ketika itu. Okay, ketika itu ni, saya pun fikir-fikir bincang-bincang apa semua, kita pun happy lah kan. Bayangkan, saya pun bagi notis dekat di Agacom, saya centong, saya kata saya nak sambung PhD. Pada ketika itu saya tak lama lagi PhD. Then, saya berhenti, saya masuk balik UAA sebagai penolong pegawai sains. Biasanya kalau kita mohon academic training, dia ada dua, kalau dekat UAA lah, dia ada dua interview. Interview pertama di tingkat fakulti dan interview kedua di ni lah bersama dengan apa ni PNC dan sebagainya. Tapi saya melangkaui, okey, dekan menggunakan kuasa ni melangkaui, saya terus pergi interview di Gombak. Pada hari kejadian, pada ketika itu saya interview TNC Research dan TNC Academic ketika itu. Okay. Dia tak panggil TNC, dia panggil Pimpinan Rektor. Okay. Dia mempertikaikan saya. Okay. Dia kata, you punya experience memang mantap. Tapi kita tak boleh tawarkan you dengan jawatan academic training sebab you punya degree apa ni secara part time. Okay. Terus kita nak ambil pensyarah mesti degree dia full time. Bayangkan ketika itu saya rasa macam semua panel, ramai panel ketika itu. Dekan-dekan fakulti dan sebagainya semua ada kat depan tu. Saya rasa lebih daripada 12 orang panel.
Saya rasa macam seolah-olah dia orang tu mengejek-ejek saya. Seolah-olah saya nampak macam dia orang kata, oh pada muka, oh, tak dapat, tak dapat. So, saya rasa memang kecewa. Saya rasa fed up, saya keluar. Saya jumpa dengan dekan saya ketika itu tak mampu pun untuk mempertahankan saya. Walaupun sebelum tu dia kata dia nak mempertahankan saya. Right, saya balik, esok tu saya balik ke universiti, saya tunggu tender notice. Dekan marah kat saya, dia kata jangan tender notice dulu, tak apa nanti aku tolong kau lagi. Saya dah berdekat, saya dapat jawatan. Saya dapat jawatan, bayangkan saya tak dapat kerja mana-mana pun ketika itu. Saya dalam perjalanan balik daripada Gombak tu, saya bincang dengan isteri saya. Saya kata, bang, abang nak berhenti kerja. Abang dah fed up lah dengan UAE. Bukan UAE tu. Ni, UAE okey je, tapi mungkin sebab kelayakan saya tu tak mencukupi ketika itu. Saya dah fed up, saya letak jawatan. So, saya letak jawatan, esok tu, kalau ikut notis 3 bulan. Tapi kebetulan dalam masa yang sama tu pun juga, saya ada mohon sambung PhD. Saya dapat offer letter, dapat offer letter PhD di apa ni, UPM dulu ketika itu. Alright. Lepas tu saya telefon ke pejabat pendaftar, saya perlu tender notice as soon as possible sebab saya dapat tawaran belajar, saya kena buat full time, saya dapat beasiswa ketika itu. Okey. Padahal beasiswa tak dapat pun lagi waktu tu. Dan pada ketika itu apa ni, pejabat pendaftar menuliskan permohonan saya notis terus seminggu. Kalau tidak saya kena bayar duit. Kena bayar balik denda sebab notis short notice tak sampai 3 bulan. Tapi Allah nak mudahkan rezeki saya. Alhamdulillah, tak perlu bayar, notis cuma 1 minggu. Saya tender notis, saya jumpa dengan dekan, minta maaf Prof, saya terpaksa dekat jawatan, saya rasa sini bukan tempat saya. Okay. Dia tanya saya, habis kau nak kerja apa? Saya cakap apa? Apa ni, apa ni, rezeki Allah tu luas, saya cakap. Alright, saya pun buat PhD. Saya buat PhD dalam environment juga. Okay. Dan tak ada nama mana apa ni, supervisor saya ditawarkan apa ni, jawatan pengarah di di Uniza, iaitu Prof Hafizan, untuk mewujudkan Institut Pendidikan Sekitar Pantai Timur. Dan ketika itu saya mohon juga untuk jawatan akademik trainee ataupun orang pesarah. Alhamdulillah rezeki Allah saya dapat. So, saya pun tukar daripada JPM pergi ke Uniza, saya buat PhD. So, saya start pada tahun 2013 tu di bawah seliaan Prof Hafizan lah. So, dia tu adalah mentor saya yang terbaik lah. Okay. Dia banyak membantu saya, dia mengambil saya. Okay. Alhamdulillah. Dalam masa sama saya belajar, dalam masa sama juga saya membantu beliau untuk membangunkan Institut Pendidikan Sekitar Pantai Timur ketika itu. Alright. Ketika mana orang lain bermimpi-mimpi di awal-awal tahun, okay, tahun pertama, tahun kedua, saya dah betul-betul lumus. Okay. Mentor saya cakap, kalau kau nak berjaya, kau nak jadi lecturer yang baik, nak jadi lecturer yang hebat, kau kena ada publication. So, from day one saya buat PhD dengan beliau, dia dah ajar saya bagaimana saya nak buat paper. So, saya tacak buat paper dan sebagainya, dino. Alhamdulillah, saya dapat menamatkan PhD saya di Indonesia apa ni, dalam tempoh 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan tu sekali dengan senang. Ketika itu Puan Zoriah di PPS. So, saya dapat apa ni, GOT, Graduate on Time. Dan pada bulan 11 2015 saya ditawarkan terus menjadi pensyarah di Uniza. First fakulti saya adalah Fakulti Sains Kejuruteraan. Ketika itu saya ditawarkan mengajar subjek Organization Building. Tak ada kena-mena ni, Master Environment, PhD Environment. Tiba-tiba diberikan task untuk mengajar Organization Building. Saya sambut cabaran sebab saya apa ni, pantang dicabar. Saya akan mencabar diri saya. So, saya pun buatlah apa ni, bekerja dekat situ. Dalam masa yang sama ketika itu saya masih lagi fellow di Institut Pendidikan Sekitar Pantai Timur lah. Alright.
Habis 6 bulan, habis satu semester, pada pertengahan 2016 saya ditukarkan ke Fakulti Biosumber, right? Di Fakulti Biosumber, saya mengajar subjek biostatistik. Okay. Sebab apa? Sebab saya punya PhD saya memang bidang environment, tapi lebih kepada modeling, so advanced statistik dan sebagainya. Alright, then saya pun satu lagi subjek adalah research project. Sampai sekarang saya masih lagi memegang jawatan subjek tersebut. Pada ketika itu juga, pada 2016 tu juga, tengah 2016, saya ditawarkan untuk menjadi timbalan pengarah di pusat uh, di, di di pusat asasi sains dan perubatan ginjal. Okay. Pada ketika itu Puspa baru diwujudkan, so saya ditawarkan jawatan timbalan pengarah ketika itu. Saya bekerja dengan Prof. Nadia Dr. Salwani. Right. Habis term, saya balik ke fakulti. Dan 1 tahun saya ditawarkan pula menjadi pengarah di pusat pengurusan makmal pusat Liga sehingga kini lah. InsyaAllah kalau ikut term dia tahun depan dah habis lah kot. Tak tahulah sama ada sambung ke tak sambung ke kan. Alright. Okay. Dalam masa yang sama saya juga selain kepada saya jadi pengarah, saya mengajar di FBIM, dan dalam masa yang sama juga saya dilantik sebagai ahli senat ahli Rizal lah. Alright. Daripada cerita saya tadi, apa yang saya boleh katakan adalah apabila kita nak membuat sesuatu, kita perlu letakkan big why. Okay? Biasanya kalau orang-orang bisnes ni dia agak sinonim lah dengan big why. Tapi dalam dunia akademik pun ataupun dalam dunia pelajaran dan sebagainya, apa-apa sajalah, kita boleh letakkan big why. Right. Kenapa saya cakap big why itu penting? Okay, big why ni ada setengah orang kata big why itu adalah apa ni? Apa? Matlamat lah, impian lah. Okay. Tapi bagi saya, big why itu adalah niat anda. Okay. Niat utama kita, kenapa kita nak jadi seseorang, somebody. Apa yang kita plan nak jadi pada 5 tahun ke depan? Apa yang kita nak jadi 10 tahun akan datang? So, kita kena set kita punya big why. Okay. Ramai orang meletakkan big why ni adalah, contoh nak balas jasa mak ayah. Dalam masa yang sama, nak bayar hutang. Okay. So, itu dia letakkan big why tu. Dan ada macam-macam lagi lah big why masing-masing kan. Tapi apakah kaitan big why tersebut dengan apa ni, dengan apa yang anda nak dapat nanti? Okay. Katalah anda belajar sebab niat anda adalah untuk membalas jasa ibu bapa. So anda pun belajarlah betul-betul, belajar buat degree, habis degree on time, tak ada repeated paper, sedikit cemerlang dan sebagainya. Jadi belajar tadi adalah penyelesaian kepada big why anda. Okay? Big why anda adalah membalas jasa. So membalas jasa ibu bapa itu adalah apa ni, masalah, kita anggap dia sebagai masalah. Belajar itu adalah solution untuk menyelesaikan masalah tersebut. So bila anda belajar, anda bergraduate, anda berkongkong, anda dapat kerja yang baik, bukankah itu telah memberikan kebahagiaan kepada ibu bapa anda? So tercapai tak big why anda tadi? Right. Okey, situasi kedua, okay, tentang big why. Adakah anda akan membeli Panadol sekiranya anda tidak sakit kepala? Okay. Jadi biasanya kita akan beli Panadol ataupun kita akan consume Panadol apabila kita sakit kepala. So makna katanya, big why kita adalah kita nak hilangkan sakit kepala. Solution dia adalah kita makan Panadol. So itu antara definisi secara ringkas apa itu big why. Kenapa big why itu penting? Alright. Bagi saya big why itu umpama niat kita. Okay.
Kita letakkan niat kita, apa-apa pun, untuk kukuhkan niat kita, kita kena niatkan sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala. Bila kita niatkan sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan mencapai apa yang kita dapat. Datanglah badai ke, orang kutuk ke, orang maki ke, orang tendang ke, orang terajang ke, kita tetap kukuh. So, Big Y tadi menjadikan kita kuat, okay, untuk menghadapi apa sahaja rintangan di hadapan. Kenapa saya cakap Big Y ni ibarat seperti niat? Sebagai contoh, macam kita nak solat, mesti ada niat, betul tak? Kita niat dia mestilah jelas. Okey, niat dia mesti jelas. Kita nak solat apa? Kita nak solat asar ke, kita nak solat maghrib ke, atau kita nak solat fardu ke, kita nak solat sunat ke, jamak ke, kasar ke. So kita perlu ada niat. So begitulah juga dengan Big Y kita. Kenapa kita sambung belajar? Okey. Cuba anda tanya kepada diri anda, kenapa anda mengambil pelajaran? Okey. So tetapkan Big Y anda. Adakah sambung belajar tu kerana semata-mata untuk dapat nilai besar? Adakah anda sambung pengajian tersebut semata-mata untuk menuntut orang? Adakah anda menyambung pengajian tersebut semata-mata untuk apa ni, menunjuk-nunjuk? Okey, so betulkan niat anda, tetapkan Big Y anda. Bagaimana kita nak menetapkan Big Y yang jelas, kukuh dan sebagainya? Big Y tersebut perlulah smart. Okey, kenapa sekali kata smart? Sebab Big Y perlu, ataupun impian kita, atau niat kita, ataupun matlamat kita perlu ada elemen SMART, iaitu spesifik, measurable, apa lagi, achievable, relevant dan timely. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Okay. Bila kita meletakkan Big Y kita, Big Y tersebut perlulah yang pertama sekali spesifik. Okay. Paling penting spesifik. Okay. Banyak orang apa ni, buat ataupun menetapkan Big Y sebab terlalu umum. So, kena fokus. Okay. Kalau saya dulu, saya menyambung pengajian, okay, bila saya dah berkahwin, saya ambil diploma, saya dah berkahwin, saya sambung degree. Kenapa saya sambung degree? Pada ketika itu, Big Y saya adalah saya nak jadi plant manager. Pada ketika itu. Sebab saya bekerja di petrochemical. Bila saya bekerja kat situ, saya letakkan itu sebagai matlamat utama dan saya perlu mencari program-program yang berkaitan dengan industri. So, saya buat technology management. Okay. Then, bila saya dah bekerja, saya dah cabut lagi pergi ke UAE, berkawan pula dengan kawan-kawan pesara dan sebagainya. Saya berminat nak jadi lecturer. So, saya rasa kenapa saya perlu jadi lecturer? Kenapa sampai bila saya nak bekerja di makmal? Okay. Sampai bila saya nak jadi penolong pegawai sains. Pegawai sains. So, saya pun meletakkan matlamat saya, aku nak jadi lecturer satu hari nanti. So, matlamat saya, Big Y saya pada ketika itu adalah nak jadi lecturer untuk memberi kebahagiaan kepada anak bini saya yang susah ni, yang sama-sama susah dengan saya. Memberi kebahagiaan kepada ibu bapa saya. Okey. Yang selama ni bersusah payah kerana saya, okey. Ketika saya buat PhD pun dia orang dulu duit yang tak ada kerja pada awal-awal sebelum tu dia. Okey, jadi bila saya meletakkan Big Y saya adalah untuk mereka ni, so saya spesifik kan, saya perlu tamatkan pengajian saya as soon as possible. Kalau apa pun yang terjadi, saya mesti tamatkan below 3 years PhD. Dan Alhamdulillah, saya dapat capai. Uh, Alhamdulillah, saya dapat anugerah juga itu. Saya ingat anugerah apa dah pada competition. Alhamdulillah. So, bila kita menetapkan Big Y tu, Big Y tersebut perlulah spesifik. Okay. Contoh tahun ni saya nak ada kereta baru untuk bawa balik masa raya. Okay. Adakah itu dikategorikan sebagai
spesifik. Tapi saya rasa tahun ni saya nak kereta baru untuk bawa balik masa raya. Bagi saya itu bukan spesifik. Tapi kalau spesifik adalah aku nak beli kereta Honda Civic ataupun aku nak beli kereta Nissan S-Trail color merah, siap tinted, sport ring dan sebagainya, itu adalah spesifik. So kalau macam pelajaran tadi, aku nak tamatkan pengajian aku di peringkat ijazah secara muda ni, yang pertama sebab untuk membahagiakan kedua ibu bapa aku dengan mendapat CGPA berapa. So kita dah letakkan sasaran kita. Kita spesifikkan, kita nak dapat CGPA berapa. First class ke, second class ke, okay. For sure kita impikan dapat first class. So kita letakkan sasaran kita untuk dapat first class. Kerana apa? Bila kita dapat first class, kita dapat apa? Tak perlu bayar PTPM. So kita spesifikkan. Kita letakkan spesifik apa ni di uang kita. Okay. So itu cara dia. Yang kedua, di uang kita perlulah measurable. Okay. Measurable ni adalah sesuatu yang boleh diukur. So bila kita menulis di UI kita kena tahu macam mana caranya untuk mengukur progres ataupun level daripada kejayaan kita. Okay, saya bagi contoh yang mudah lagi. Katakanlah matlamat kita adalah untuk membeli rumah banglo di Kuala Nerus pada penghujung 2021. Okay. So macam mana kita nak measure matlamat tersebut? Okay, kita perlu letakkan persoalan-persoalan di dalam minda kita. Okay, berapa harga rumah banglo tersebut? Berapa down payment rumah banglo tersebut yang kita perlukan untuk kita beli rumah tersebut? So, berapa income yang kita perlu ada? Okay. Bila saya patut, okay, bila patut aku ada duit yang cukup? Okay, so kita dah ada pengukuran. Okay, kalau berbalik kepada pelajaran tadi pula, kita plan kita nak jadi engineer contoh. So, bila kita nak jadi engineer, sepanjang pengajian degree ke diploma ke tak kisahlah kan, master atau PhD, so kita dah meletakkan sasaran dia adalah kita nak kerja sebagai engineer di petrochemical. So, untuk menjadi engineer saya perlu dapat CGPA 3.7 ke atas. Contoh. Okay, kita dah meletakkan sasaran 3.7. So, untuk mencapai 3.7, apa yang saya perlu buat? List down. Okay. List down apa yang perlu kita capai untuk mendapat 3.7 tersebut. Right. So, untuk mendapat CGPA yang baik, saya mesti apa ni, mendapat keputusan yang baik juga untuk saya supaya CGPA saya tidak jatuh. So, itu adalah measurable. Okay. Bila kita tulis apa yang nilai kita ataupun matlamat kita. Right. So, kalau kita terleceh sikit, okay, tak dapat 3.7, semester ni dapat 3.5. So, apa yang kita nak buat pada next semester? So, kita dah boleh apa ni, letakkan sasaran bagaimana kita nak naikkan balik kita punya CGPA. So, that's why apa ni, big Y kita tu ataupun matlamat kita perlu boleh diukur supaya kita tahu bila kita down sikit, kita boleh tahu macam mana kita nak cover balik apa yang kita nak dapat. Yang ketiga adalah achievable ataupun attainable. Okay. Sesuatu matlamat tu perlulah logik. Janganlah kita kata aku habis degree, aku nak kahwin dengan apa ni, anak raja. Oh, nampak macam kurang logik lah sikit kan. Mungkin kita boleh letak sesuatu yang logik. Okay. Logik untuk dicapai, bukan kita tulis cita-cita yang terlalu tinggi lah. Tinggi melangit yang seolah-olah kita agak sukar untuk dapat. Tapi ada orang kata, kan better kalau kita letak paling tinggi. Betul, tapi kita kena ukur pada badan sendiri lah. Okay? Kita kena ukur pada badan sendiri apa yang kita nak capai sebenarnya. Okay? Kurang-kurangnya, kalau kita letak terlalu tinggi, kita tak capai, kita akan mulai kecewa.
Big Y kita tu perlulah realistik. Okey. So perlu secara berperingkat. Okey. Lepas tu yang keempat adalah relevant. Okey. Anda boleh senaraikan seberapa banyak big Y anda. Tak ada salah pun. Cumanya, adakah big Y kita itu relevan dengan diri kita? Okay, relevan tak dengan diri kita? Kita tengok balik. So, anda perlu kena pasti adakah matlamat anda itu memenuhi big Y anda. Okay? Bukan sekadar kita letakkan ianya big Y tersebut begitu. Okay? So, anda perlu pastikan matlamat yang ingin dicapai itu tidak akan mengganggu matlamat-matlamat lain yang lebih utama. Okey, anda perlu kena pasti betul-betul yang mana perlu dan yang mana relevan dengan yang benar-benar anda mahukan. Okey, dan yang terakhir adalah timely. Okey, big Y tu perlulah timely lah. Okey, tetapkan masa untuk anda achieve goal anda tu. Okey, letakkan timeline, setkan benchmark from time to time tu supaya anda tidak lari daripada matlamat anda. Okay, itulah yang saya lakukan sejak saya bekerja. Banyak yang saya pelajari ketika saya berada di petrochemical, banyak yang saya pelajari ketika mana saya berada di UAE sebagai pegawai. So bagaimana saya nak letakkan matlamat saya itu tercapai. Okay. Sebagai contoh, matlamat saya adalah untuk menghasilkan lebih daripada 100 paper di jurnal menjelang 2000, saya set waktu tu 2019. Okey, saya start menulis tahun 2013. Saya cakap saya target 2019 ataupun awal 2020 saya mesti capai publication saya lebih daripada 100. Alhamdulillah tercapai. So saya buat itulah, saya listkan big Y saya, apa yang saya nak capai, dan big Y saya itu berdasarkan kepada SMART yang saya sebut tadi. Okay? Specific, measurable, achievable, apa lagi? Relevant dengan timeline. Timely. Right. Untuk kita berjaya dalam kehidupan, kita perlu matlamat kita perlu teguh. Okay? Matlamat kita perlu teguh. Kenapa saya cakap macam tu? Supaya apa ni, macam yang saya sebut tadi, orang kutuk ke, orang maki ke, orang apa ke, orang terajang ke, kita tetap berpendirian bahawa kita nak capai matlamat kita. Kita pedulikan orang lain. Sebab apa kalau kita matlamat kita tak kukuh, kita mudah jatuh. Okay? Matlamat kita tak kukuh, kita mudah untuk apa ni, kalah sebelum berjuang. Okay? That's why big Y tadi kita kena setkan sebaik yang mungkin supaya apa ni, apa yang kita nak capai tu kita berjaya capai. Kita setkan bila kita nak capai target tersebut. Alright. Seterusnya adalah bidang pekerjaan. Okay. Seperti yang kita tahu, sekarang ni zaman-zaman PKP ramai kebanyakan majikan buang pekerja. Okay. Kebanyakan majikan juga tidak mengambil pekerja. Okay. Ramai graduan yang terpaksa menganggur. Alright. Betul. Kadang-kadang kita sambung belajar, kalau contoh kita sambung belajar apa ni, program A, di akhirnya kita mengharapkan kita akan mendapat pekerjaan untuk jawatan yang berkaitan dengan program tersebut. Tapi kalau anda masih berfikiran macam tu, anda tak akan ke mana-mana. That's why saya cakap tadi, ketika anda sambung belajar tersebut, cuba identify subjek apa yang anda minat. Kenapa saya cakap itu? Kerana bila kita dapat identify, kita cuba mendalami, kita cuba mencintai subjek tersebut, insya-Allah benda itu akan membantu anda pada masa depan. Okay, sebagai contoh yang saya cakap waktu ketika saya buat diploma microbiology.
Saya tak minat pun microbiology, saya tak minat pun kaji-kaji kuman apa semua kan. Tapi ketika itu ada satu subjek iaitu analytical chemistry. Pasal instrument. Saya minat, saya suka buka baiki, buat collaboration dan sebagainya. Yang akhirnya walaupun saya diploma microbiology, saya mampu untuk bekerja di petrochemical. Petrochemical tak ada kena-mengena pun dengan microbiology. So, kita cuba untuk ni. Contoh lagi, katalah anda dalam banyak-banyak subjek anda tu ada subjek apa ni, uh, marketing. Cuba minat dengan subjek tersebut, mana tahu waktu sambil-sambil anda tengah sambung belajar ataupun anda dah habis nanti, anda boleh buat bisnes ke, anda tahu macam mana selok-belok nak buat copywriting, selok-belok nak marketkan bisnes anda. Kita tak perlu terlalu bergantung kepada apa ni kelulusan kita untuk jawatan tersebut. Sebagai contoh pelajar PhD saya. Uh, ada seorang pelajar PhD saya tu, dia habis PhD. Dia habis tahun 2019, awal 2019. Sehingga sekarang, semua jawatan yang dia minta sebagai jawatan apa untuk jawatan lecturer di semua universiti awam, semua tak dapat. Akhirnya, saya cakap kat dia, berdasarkan sepanjang kau hidup, sepanjang kau belajar, sepanjang kau buat pengajian tu, apa benda yang kau boleh korek untuk jadikan apa ni matlamat kau berubah? Saya tanya dia. Dia tak boleh nak fikir. Saya cuba korek. Saya nampak dia seorang yang jenis suka bercakap. Saya cakap kat dia, kau dah ada PhD. Okay? Kenapa kau tak jadi penceramah tu? Saya tanya dia. Dia kata, boleh ke saya nak jadi penceramah Abang Man? Dia panggil saya Abang Man. Student saya memang saya panggil saya Abang Man, dia tak dipanggil doktor pun. So, saya cakap kat dia gitu. Lepas tu saya asuh ni, dan akhirnya sekarang dia dah buka syarikat sendiri. Okay, dia dah buka training center dia sendiri. Dan Alhamdulillah, agak teruk pada PKP baru ni, tapi lepas pada PKP ni, dia beritahu kat saya, dah banyak job masuk. So, akhirnya, dia gunakan title doktor tu untuk dia menjadi penceramah. Okay? Kepakaran dia dalam bidang data analisis dan sebagainya. Kadang-kadang saya dapat projek-projek dengan jabatan hospital untuk data analisis dan sebagainya. Saya agak student-student saya. Begitu juga dengan student-student saya di FIM, yang mana mengambil subjek biostatistik dengan saya. Sebab kebanyakan student tak suka subjek biostatistik, tak suka subjek statistik sebab dia orang kata susah. Dia kata statistik tu mudah kalau anda betul-betul tahu. Okay, that's why saya mengajar subjek statistik. Saya tak suka ajar dia orang lebih kepada theoretical, tapi lebih kepada practical. Menggunakan tools, sebab ni bila dia orang buat FIP, tak ada pun nak kira klik satu-satu kan. Kita cuba ajar dia orang menggunakan tool dengan cara mudah. Saya cakap gunakan benda tu, mana tahu lepas habis degree, sementara tak dapat kerja lagi, mungkin boleh buat kursus basic statistik ke untuk pelajar-pelajar sekolah menengah ke, kan? Boleh juga charge satu kepala RM50, at least masuk duit daripada kita duduk menganggur kat rumah kan, betul tak? So itu cara saya apa ni develop student-student saya, macam mana dia orang boleh keluar daripada kepompong, cuba berfikir di luar kotak supaya kita tak adalah nak menunggu satu benda je. Okay? Apa yang kita boleh buat, kita buat. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk buat bisnes sendiri, nak jadi dropship, jadi je. Sementara ni buat je apa yang patut. Saya rasa itu jalan yang terbaik daripada kita duduk menganggur, duduk menunggu yang belum tentu kita akan dapat kerja tu. Itulah sedikit apa ni sembang santai kita pada petang ni. Pada pagi ini, petang pula. Okay, pada pagi ini. So kalau ada persoalan mungkin boleh ajukan kepada saya. Okay, bagaimana kita nak mengubah ke, nak hidup ke apa ke. Saya tak adalah pandai sangat. Cuma saya punya style, saya suka mencabar diri saya. Saya letak big why, saya mencabar diri saya. Yang mana orang lain mampu buat, kenapa aku tak mampu buat? So, saya sentiasa meletakkan dalam minda saya, bahawasanya aku mampu buat. So, bila kita buat yang terbaik, insyaAllah satu hari nanti, Allah akan turunkan apa ni apa ni perantara ni untuk nampakkan kita punya kemampuan. So itulah yang saya nampak sekarang ni, apa yang saya alami sepanjang hidup saya sehingga kini. Alright.
Tuan Zarif, biasa setakat ni kot. Tuan Zarif, kalau ada persoalan boleh tanya dekat chat je. Cik Nasruddin. Okay. Ada persoalan tak? Tuan Zarif, Assalamualaikum doktor. Ni salam. dari kita tanya, Mhm. kadang kita ada masa bila down. Dalam keadaan macam tu, apa yang membuatkan Cik semangat balik? Okey. Uh, ada kali kita akan down. Itu memang kita tak dapat nafikan. Alright. Biasanya bila saya down, pertama sekali saya akan termenung lah, termenung. Saya akan reflect apa ni, cari balik apa ni midwife saya. So bila saya tengok balik midwife saya akan apa ni, kalau saya lah, saya akan tengok midwife saya dan cuba untuk bangkit balik. Alright. That's why kita kena letakkan dalam apa juga, tak kira dalam dunia akademik ke, dalam dunia pekerjaan ke, apa ke, kita perlu letakkan kita punya midwife. Bila kita cuba untuk down, bila kita tengok balik midwife kita, insyaAllah kita akan mampu untuk realign balik apa yang kita punya matlamat tersebut. So, kalau contohnya, saya dulu waktu saya buat PhD, itulah kalau saya cakap saya tak ada rasa down. Tapi bila saya down, saya akan cuba tengok muka orang yang saya sayang. Saya akan cuba tengok muka mak ayah saya akan cuba tengok muka isteri dan anak-anak saya. So, bila saya tengok muka dia orang, saya terus kata pada diri saya, kalau aku down, aku tak mampu habis PhD dalam masa yang ditetapkan. Kalau aku down, bermaksud aku lambat untuk dapat kerja. So, itu cara saya lah. Bagaimana saya nak kontrol saya punya down tersebut. Okay, ada soalan lain? Soalan doktor, penting tak bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris? Nah, Right. ya. Okay. Uh, kalau kita pergi interview, ni saya cerita dalam interview. Kalau kita pergi interview di mana-mana syarikat swasta, biasanya dia akan menggunakan bahasa Inggeris lah. Jadi kalau tanya saya penting tak bahasa Inggeris, uh,
Bagi saya penting untuk kita bercakap dalam English. Tak kisahlah grammar betul tak betul tu nombor dua. Yang penting kita yakin dan kita mampu untuk bercakap. Menulis tak apa, kita ada banyak tool. Okay, kita ada keyboard, kita ada ni yang boleh bantu anda untuk baiki bahasa Inggeris anda. Tapi keyakinan untuk anda bercakap tu paling penting. Terutama bila berbahasa Inggeris. So, kalau tanya saya, penting untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Okay? Ada soalan lain? Bagaimana nak ubah mindset kita yang mudah terpengaruh dengan orang lain? Okay, ini daripada Maisarah Omar. Alright. Kalau saya macam mana kita nak ubah mindset kita yang mudah terpengaruh? Kalau saya senang je. That's why apa ni big why tu kena jelas. That's why big why kita tu kena ikut smart. Sebab kalau kita ikut apa yang saya sebut tadi, based on smart tadi, tak kisahlah orang cuba rosakkan kepala minda anda dengan apa-apa pun, anda mampu untuk terus kekal dengan apa ni target anda tu. So anda tak akan terpengaruh dengan orang lain. Uh, kita boleh bercerita kepada sahabat, tapi jangan terlalu bercerita kepada orang ramai, kawan-kawan yang lain. Cuba cari, kalau kita tak mampu juga, cuba cari sahabat yang betul-betul kita beri sahabat. Jangan terlalu ramai, at least ada seorang cukup untuk menceritakan permasalahan anda. Okey. Kalau bercerita terlalu ramai, nanti dia akan jadi bermulut. So kita akan, bila orang bercakap-cakap tentang kita akan lagi tahu. Kalau macam saya, uh, ada orang kutuk apa ke, saya akan letak satu apa ni password, saya akan tumbuk password tu lah. So saya akan tumbuk, dalam masa saya tumbuk tu saya akan fikir, lepas pada aku tumbuk ni aku nak release minda aku daripada serabut. So ini tu lah. So insyaAllah kalau anda betul-betul set, sebenar-benar set yang betul, niatnya betul, insyaAllah takkan ada lah orang yang boleh mempengaruhi anda. Okay. Ada soalan lain? Kru Muhammad Kukausa. Terima kasih banyak-banyak dari PhD saya. Ni Kru Muhammad Kukausa ni bekas student PhD saya, sekarang menjadi pensyarah di UMT. Pun alumni kita. Alumni Uniza. Dia graduate last year. Dia pun apa ni, habis PhD, dia dapat jadi lecturer. Uh, Siapa-siapa yang buat PhD dengan saya memang paper kena banyak. Sebab apa? Sebab saya cakap kalau nak jadi lecturer, paper kena banyak. Alhamdulillah, ni salah seorang lah. Saya buka lagi soalan. Kalau ada yang nak bertanya. Okay, saya bagi satu satu cerita lagi ya. Berkenaan dengan bekas student saya di FSSG dulu. Saya mengajar dia untuk subjek organization behavior. Dia ni dulu seorang yang introvert. Okay. Setiap kali dalam kelas saya suruh dia bentang, dia memang takut, menggeletar dan sebagainya. Tahu tak, berdasarkan dia pernah cerita kat saya, berdasarkan kepada apa yang pelajaran dan pengajaran yang didapat daripada organisasi behavior, dan apa yang saya cuba terapkan di dalam kelas untuk bercakap di hadapan, akhirnya sekarang ni dia dah jadi leader lah dekat dalam apa ni sakri. Bayangkan, uh, habis degree, kerja, lepas tu dia buat sakri, sekarang dah jadi leader lah. Saya pun tak sangka yang dia seorang yang pemalu dulu, sekarang ni dah pandai bercakap. So that's why saya kata sepanjang kita belajar, jangan belajar semata-mata untuk mendapat sesuatu, tapi kita belajarlah sesuatu itu untuk kita belajar sesuatu. Okey. Adakah alangkah sia-sianya kalau kita belajar semata-mata untuk duniawi. Tapi kalau kita belajar untuk mendapatkan ilmu, insya-Allah anda pasti akan berdapat gunakan balik
apa yang kita dah belajar sebelum ni. Nur Saadah. Assalamualaikum, pada pendapat Encik, apakah bahasa asing yang perlu dikuasai di peringkat antarabangsa untuk kerjaya IT? Okey. Saya bukan bidang IT, tapi kalau bagi saya cukup tahu dalam English pun dah okey kot. Tak perlulah kot. Kalau ada apa ni dapat kuasai bahasa lain, rezekilah. Tapi bagi saya keutamaan adalah English lah. Dia bagi saya sebenarnya, kalau kita bersembang dengan Mak Saleh ke kan, dengan foreigner, kadang-kadang bahasa Inggeris dia orang merancur je. Jadi kita tak perlu ada sifat malu untuk kita bercakap. Kalau saya punya style, saya belasah je, saya pun tak ada lah pandai sangat bahasa Inggeris. Saya belasah je cakap, asalkan dia faham, dia tak gelak kat kita, dah lah. Yang jadi masalah kita adalah orang-orang kita, sekeliling kita ni yang suka gelak kepada kita kalau kita cakap tak betul. Jadi tetapkan matlamat, aku nak boleh cakap bahasa Inggeris, aku boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, pedulilah orang nak kata apa pun. Kalau dalam penulisan, don't worry, kita banyak tool. Okay, kita ada apa ni, Grammarly, Keyboard, yang mana anda boleh bantu anda bagaimana nak betulkan grammar anda. Yang paling penting adalah berkomunikasi. Yang paling penting adalah anda yakin untuk anda berhadapan dengan orang lain untuk bercakap. Itu satu kelebihan sebenarnya. Kalau anda mampu untuk bercakap di hadapan dengan lancar, tak kisahlah dalam apa tu bahasa, insyaAllah lah, biasa interview orang akan ni lah, orang akan pandang anda. Kadang-kadang CGPA ni taklah tinggi pada berbanding calon-calon lain, tapi daya tarikan anda untuk bercakap dapat menguasai ruang interview tersebut, orang akan ambil anda. Seperti yang saya cakap tadi, saya waktu tu diploma microbiology dengan 2.65 je, berbanding dua lagi calon, saya tak tahulah CGPA dia berapa. Dua calon lagi yang ada degree dalam chemistry. Kenapa syarikat ambil saya? Adakah waktu interview dia tak mampu untuk menguasai apa ni temu bual tersebut? Adakah dia tidak mampu untuk menjawab semua persoalan, contoh berkaitan dengan instrumen ketika itu? So, itulah. So, kita kena yakinlah. Macam mana nak membina keyakinan? Bercakap lah. Bercakap kan. Jumpa orang yang takut dan sebagainya. Saya memang saya ajar anak-anak saya, walaupun anak saya yang nombor 3 tu baru 5 tahun. Saya dah ajar dia untuk berani. Kalau pergi kedai buku, dia boleh cakap je dengan orang. Saya cari buku dekat barisan ni, dia buku dia. So, dia tak ada pun dia tak ada perasaan takut. Sebab saya memang nak asuh dia untuk berhadapan dengan orang supaya mampu untuk cakap. Cuba bercakap dengan sesiapa saja. Kalau jumpa foreigner dekat jalan, cuba say hi lah. Supaya anda ada keyakinan untuk anda bercakap. Jika anda mampu bercakap, anda mampu berkomunikasi, insyaAllah lah nanti mudahlah untuk masa depan anda. Amirul Afif Abdul Aziz, kira apa yang menjamin masa depan mengikut perkembangan semasa? Alright, kalau career yang menjamin masa depan kalau saya lah, kalau saya diberi peluang, saya lebih suka bisnes kot. Saya lebih suka bisnes, saya lebih suka cakap. Bisnes dan cakap. So maknanya katanya, kalau saya suka bercakap, so saya suka untuk bagi ceramah dan sebagainya. So kenapa saya pilih bidang ni? Sebabnya bila anda mampu untuk bercakap, bila anda mampu untuk kongsi seorang, anda mampu untuk menjana pendapatan anda dengan sendiri, walaupun tanpa bekerja dengan orang lain. Seperti mana yang saya bagi contoh apa ni bekas saya tadi. Dia buka syarikat, training center, dia bagi talk, dia bagi motivasi di sekolah-sekolah. Dan saya rasa income dia lebih besar daripada income saya sekarang. So, dia sekarang ni, kalau keadaan semasa ni, dalam keadaan semasa, perniagaan adalah sesuatu yang lebih ni lah. Tapi tak perlulah berniaga yang, kalau kita tak mampu, kita jadilah dropship ke apa ke, sementara nak dapat kerja yang betul-betul tetap kan. Daripada anda duduk menganggur tu, saya rasa mereka buat macam tu. Saya rasa ramai yang dah saya tengok lah trend sekarang, ramai yang jadi dropship lah apa semua. Tapi kalau nak ikut perkembangan daripada apa ni keadaan sekarang,
Kalau saya lah, saya lebih suka kepada apa ni, bagi talk dan sebagainya lah. Sebab yang tu paling mudah untuk kita mencari peluang untuk memberi ilmu dan juga mendapat uh, income untuk kita lah. Okay, career apa ni, kalau yang lebih baik sekarang ni, kalau based on COVID, perubatan lah. Okay, perubatan, farmasi. So dalam bidang-bidang perubatan tu antara yang terbaik lah. Juga dalam bidang-bidang komunikasi, okay, itu antara yang agak, kalau kita tengok dalam konteks sekarang lah. Okay. Uh, from Nisa Jasri, apakah kaedah Encik untuk meningkatkan self-growth and how to maintain your motivation to keep moving? Okay. Soalan yang pertama, apakah kaedah saya gunakan? Kaedah saya gunakan, saya suka mencabar diri saya. Bila saya nak down, saya cabar diri saya. Macam saya cakap tadi, saya akan tengok semua muka-muka yang saya sayang. Bila saya tengok muka-muka diorang, muka diorang, kalau nampak muka diorang sedih, takkan saya nak tengok sedih. So, saya akan bangkit untuk melawan perasaan tu lah. Yang kedua, saya currently sedang belajar bahasa Tagalog. In your opinion, adakah Encik merasakan ada keperluan bagi bahasa untuk ditingkatkan kerana permintaan bagi bahasa ini tidak banyak? Okey. Tak ada masalah pun sebenarnya. Belajarlah bahasa apa pun. Okey. Sometimes kita belajar bahasa ni untuk kita punya, yalah, kalau dalam apa ni, industri swasta, sesetengah tu dia memerlukan pandai berbahasa Mandarin, Tagalog dan sebagainya. So kalau ada apa ni, satu kelebihan lah kepada anda. Kalau tak ada, so tak ada masalah. Kalau macam ni kan, currently sedang belajar bahasa Tagalog, mungkin apa ni, after this, mungkin dia boleh buka kelas Tagalog je, kan? Mana tahu kot-kot boleh apa ni, deal dengan mana-mana apa ni, training center, jadi guru bahasa Tagalog je, dan kita offer kepada orang. So anda pun boleh dapat duit, anda pun boleh dapat mengasah lagi skill-skill yang lebih baik dalam bahasa tersebut. Okey. Ada soalan lain lagi? Tapi jangan bimbang lah, tak kisahlah apa sahaja yang anda buat, jangan pernah rasa kecewa bila anda buat. Sebab yakinlah bahawa rezeki nanti, penentu rezeki adalah Allah. Kalau niat kita tadi adalah niat kita ikhlas kerana dia, insya-Allah dia akan bantu kita lah. Allah akan bantu kita. Tak kisahlah apa sahaja bidang yang kita buat. Sebab based on experience saya, kalau dulu saya dah kecewa lah, memang saya kecewa buat dapat diploma microbiology. Apa nak buat kerja apa? Kerja pun limited. Ah, Kawan-kawan saya yang bekerja dekat food industry yang bidang microbiology ni, gaji tak macam mana. Tapi tak apalah, kita buat, kita belajar something. Tujuan kita apa ni, kita masuk apa ni, pusat pengajian tinggi ni adalah kita nak develop otak kita supaya kita mampu untuk berfikir di luar kotak. Okay? Bukan kita ikut buku je. Kalau ikut buku memang kita tak akan pergi ke mana-mana. Takat tu je yang kita mampu buat. Tujuan kita adalah kita nak mengasah minda kita supaya boleh berfikir di luar kotak, supaya anda boleh nampak dinding tu di sebalik dinding tersebut. Kalau sekarang ni anda pandang dinding, anda cuma nampak dinding. Tapi dengan ilmu yang anda dapat, anda mampu untuk melihat apa ni, lapisan lain di sebalik dinding-dinding tersebut. Alright? Ada soalan lagi? Okay? Ada soalan?
Kalau tak ada soalan, so rasa tak ada soalan ke Cik Nazrudin? Tuan Zoria? Hmm. Okay, terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Semoga apa ni kita dapat iktibarlah apa yang Doktor cakap tadi tu. So kalau tiada apa-apa lagi sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ni. So setelah tamat program ni saya akan share kita punya QR code untuk attender. So sampai di sini sajalah. Terima kasih banyak Doktor dan kepada semua yang menghadiri program ini. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.